Statistik menyeluruh kemalangan jalan raya 2011-2019 di negara Brunei Darussalam menunjukkan tren yang menurun daripada 3,598 kes kepada 1,196 kes. Kes kematian juga menurun dari 47 kes kepada 13 kes. Dalam sabda khas melalui tayangan video pada Majlis Sempena Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia 2020, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarang Anak Puteri Hajah Masnah binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Luar Negeri selaku penaung diraja Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR menekankan pencapaian tersebut sangat menggalakkan dan perlu dipertingkatkan lagi pada masa akan datang. Kita tidak boleh complacent dan perlu untuk terus meningkatkan lagi usaha kesedaran dan pembudayaan pemanduan berhemah bagi kesemua pengguna jalan raya. Masyarakat juga perlu memberikan kerjasama kepada pihak-pihak yang berwajib, terutama polis trafik, dengan mematuhi peraturan jalan raya dan menggunakannya dengan berdisiplin dan selamat. Sebelum memulakan perjalanan, jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kemalangan itu bukan sesuatu yang dirancang. Walau apapun penyebabnya, perkataan kemalangan membawa konotasi negatif yang nyata. Namun, perkara ini turut mempersiapkan kita untuk bersedia. InsyaAllah, kemalangan itu boleh dicegah. Yang Teramat Mulia dalam sabda juga menyentuh mengenai Global Status Report on Road Safety 2018 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dengan jumlah tahunan kematian lalu lintas jalan raya telah mencapai 1.35 juta orang. Kecederaan jalan raya kini menjadi pembunuh utama bagi umur lingkungan 5 hingga 29 tahun. Yang Teramat Mulia turut mengalu-alukan pelan strategik iaitu The Brunei Darussalam Road Safety Strategic Plan 2025 yang sedang dalam penyediaan bagi memperkukuhkan kesinambungan komitmen dalam menangani isu keselamatan jalan raya secara lebih teratur dan terarah. Dengan adanya pelan strategik tersebut, sabda Yang Teramat Mulia, kerajaan melalui MKKJR dengan kerjasama kumpulan-kumpulan tindakan yang dibentuk dengan keahlian dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta akan dapat mengerahkan sumber dan melaksanakan inisiatif yang lebih fokus dan gigih, seterusnya memberikan sokongan padu ke arah mencapai visi sifar kemalangan jalan raya. Untuk sama-sama mencapai matlamat keselamatan di jalan raya dalam semangat sejagat yang terarah dan teratur. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi yang juga pengerusi MKKJR, sementara itu mengongsikan 4 perkembangan utama MKKJR dalam mensejajarkan usaha-usaha bersepadunya bersama pihak-pihak berkepentingan yang lain, antaranya mengenai aplikasi mudah alih Transport BN. Adalah mengenai aplikasi mudah alih Transport BN ataupun Transport BN Mobile Apps. Semenjak aplikasi mudah alih ini diperkenalkan pada bulan September 2019 tahun lepas, statistik menunjukkan sehingga 21 hari bulan November tahun ini 2020, sejumlah 41,600 pendaftaran bagi aplikasi ini telah dimuat turun melalui telefon pintar ataupun telefon bimbit smartphones pengguna masing-masing. Perkembangan ini sedikit sebanyak memberikan gambaran penggunaan perkhidmatan-perkhidmatan pengangkutan darat khususnya, antara lainnya secara atas talian yang semakin meningkat dan berpotensi untuk peningkatan seterusnya, insya-Allah. Dan pada waktu yang sama, perkhidmatan melalui cara biasa ke kaunter masih terus juga disediakan kepada sesetengah pengguna yang kurang celik IT bagi kemudahan dan keselesaan mereka. Mengenai kerjasama MKKJR dengan Pusat Penyelidikan Pengangkutan iaitu CFTR yang berpusat di Universiti Teknologi Brunei UTB, Yang Berhormat berkata,
Kerjasama tersebut berjaya membina sebuah sistem pengkalan data bernama RADAD atau Road Accident Data Development and Enhancement yang berfungsi untuk mengumpul butir-butir kemalangan yang terjadi di negara Brunei Darussalam. Pihak-pihak yang berkepentingan boleh mendapat akses kepada sistem RADAD secara real time. Berkaitan isu kenderaan terbakar pula, Yang Berhormat mengongsikan statistik sehingga 19 November 2020. 78 kes melibatkan 83 buah kenderaan berbanding 80 kes yang melibatkan 84 kenderaan pada bulan November 2019. Yang Berhormat turut menyarankan supaya bekerjasama padu secara berterusan antara agensi-agensi berkenaan akan dapat sama-sama berhasil menangani dan mengurangkan kes-kes kenderaan terbakar melalui kajian terperinci dan mendalam. Bagi memantapkan lagi pengurusan dan pelaksanaan inisiatif yang dirancang secara sistematik, terarah dan rapi, MKKJR mengorak langkah dengan menggantikan Blueprint Decade of Action for Road Safety 2011 hingga 2020 kepada satu draft The Brunei Darussalam Road Safety Strategic Plan 2025 yang kini sedang dalam pengemaskinian. Majlis turut menyaksikan video perutusan daripada Puan Armida Salsiah Alice Jahabana, Setiausaha Eksekutif Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik UNESCAP. Juga ditayangkan beberapa video keselamatan jalan raya dari ASEAN, pemenang-pemenang pertandingan video keselamatan jalan raya serta pihak Brunei Automobile Traders Association BATA. Pada majlis ini, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menyampaikan sijil lantikan kepada Ketua Road Safety Champions yang akan membantu memberigakan dan membudayakan aspek keselamatan jalan raya dari semua sektor termasuk sektor awam, sektor swasta dan sektor pertubuhan bukan kerajaan NGO. Hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia merupakan inisiatif antarabangsa yang disambut pada setiap hari Ahad di minggu ketiga bulan November setiap tahun. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Namun, 2 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan mengumumkan jumlah keseluruhan jangkitan 150 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 9 kes. 598 orang sudah menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 8,496 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 438 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 76,924 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan satu produk pembersih tangan didapati mengandungi bahan kimia yang tidak diisytiharkan dan melebihi had keselamatan. Dapatan itu adalah hasil daripada ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk pembersih tangan Smart Cleansing Hand Antivirus Alcohol Gel mengandungi bahan kimia methanol yang boleh mengakibatkan kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Tanda-tanda keracuan methanol ialah sesak nafas, mual dan muntah, gangguan penglihatan atau kehilangan penglihatan. Produk tersebut dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Menjual produk seumpamanya termasuk secara dalam talian adalah menjadi satu kesalahan di bawah Perintah Ubat 2007 atau Peraturan Ubat Produk Kecantikan 2007 untuk mengimport dan memasarkan produk cecair pencuci tangan dan cecair pembasmi kuman tanpa kebenaran Kementerian Kesihatan. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM5,000
penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Penulisan dan percetakan Mushaf Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA akan menjadi ristaan sepanjang zaman semasa pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam usaha memartabatkan syiar Islam di negara ini serta sebagai lambang rintisan usaha mewujudkan Mushaf Al-Quran tulisan tangan yang pertama dihasilkan oleh penulis khat tempatan. Perkara itu dijelaskan oleh Rektor UNISA semasa Majlis Penghargaan Sempena Penyempurnaan Penulisan Mushaf UNISA pagi tadi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Juga hadir yang berhormat Pihak Undang-Undang Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halwa Ugama, dan yang berhormat Pihak Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i. Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dalam ucapannya menekankan projek penulisan Mushaf UNISA merupakan projek agung dan suci kerana Al-Quran itu sendiri merupakan sumber ilmu, lambang ketinggian ilmu dan sumber segala-galanya yang menjadi suluh hidup di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, bersama kita merafakkan syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada majlis ini, Menteri Pendidikan menyampaikan sijil penghargaan kepada penulis, pereka bentuk dan jawatan kuasa penerbitan Mushaf. Mushaf UNISA pada permulaannya ditulis oleh Wan Habib bin Wan Ibrahim sehingga beliau kembali ke rahmatullah pada 8 Februari 2015. Penulisan Mushaf diteruskan sehingga sempurna oleh Awang Muhammad Riziman bin Haji Usin. Manakala reka bentuk Mushaf UNISA dihasilkan oleh anak-anak tempatan yang terlatih dan berkemahiran tinggi terdiri daripada Allahyarham Wan Habib bin Wan Ibrahim, Pengarah Haji Ibrahim bin Pengarah Haji Bakar selaku pereka bentuk utama dan Awang Hamdi bin Imran. Juga memberikan sumbangan dalam mereka bentuk lembaran Mushaf Dayangku Nur Faizah binti Pengarah Haji Kamaluddin, pegawai penerbit Mushaf UNISA. Sementara itu, pelbagai pengalaman berharga dilalui oleh Awang Muhammad Riziman bin Haji Usin, penolong pensyarah UNISA sepanjang penyempurnaan penulisan Mushaf UNISA. Antaranya pembelajaran yang diperolehi daripada para pakar Ummul Islam yang mahir. Menurutnya, menjaga konsistensi tulisan mengikut kaedah yang ditetapkan iaitu jarak kalimah antara kalimah, jarak huruf dengan dalam kalimah serta mengekalkan konsep mesra pembaca antara cabaran yang dihadapinya. Tidak dinafikan manusia ni memang melakukan kesilapan, akan tapi ada beberapa disiplin yang diamalkan sepanjang penyempurnaan penulisan mushaf ini. Yang pertama sekali adalah niat. Itu yang penting. Tani sentiasa menjaga niat tani apa untuk tujuan tani menulis mushaf ini. Niat utama kami adalah kerana Allah Ta'ala. Jadi dalam sepanjang proses penyempurnaan penulisan mushaf ini, dengan niat yang kami kekalkan, alhamdulillah berjalan lancar. Yang kedua, antara adab-adab sebelum menulis satu, saya secara peribadi mengamalkan amalan para ulama, iaitu sentiasa mengambil wuduk apabila sepanjang penyempurnaan tulisan mushaf ini. Yang seterusnya adalah sembahyang sunat sebelum memulakan penulisan, diamalkan setiap hari kerana merujuk ulama hadis. Apabila mereka hendak menulis hadis tu, diorang akan sembahyang hajat lah sebelum itu. Jadi mungkin itulah disiplin yang diamalkan sepanjang penyempurnaan penulisan mushaf ini. Mushaf UNISA mempunyai keunikan dan ciri-ciri keistimewaan. Antaranya tulisan yang digunakan adalah tulisan nasakh, mengembalikan sistem penulisan mushaf yang asal iaitu ejaan perkataan menggunakan warna hitam.
manakala tanda-tanda baca adalah menggunakan warna yang berbeza. Reka bentuk dan motif setiap lembaran mempunyai ciri-ciri seni tempatan yang dihasilkan sepenuhnya oleh anak-anak tempatan. Terdapat 6 reka bentuk jidar mushaf pada setiap 5 juzuk dengan struktur dan motif berunsurkan seni tempatan. Setiap reka bentuk jidar diadun dengan penuh teliti dengan menggabungkan reka bentuk dan struktur binaan masjid-masjid utama dengan pelbagai jenis tumbuhan yang terkenal di negara ini. Gabungan tersebut telah berjaya menghasilkan reka bentuk jidar yang unik dengan gabungan seni arkitek Islam dengan alam semula jadi. Bagi menghargai perkhidmatan dan jasa baik para pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama yang telah bersara, pagi tadi seramai 104 orang pegawai dan kaki tangan yang bersara pada tahun lalu diraikan pada majlis penyerahan sijil penghargaan perkhidmatan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama beserta Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan. Perkhidmatan dan layanan berkualiti tinggi menjadikan RB sebagai salah sebuah syarikat penerbangan yang dihormati. Bahan mengenainya antara yang dimuatkan selepas petikan titah ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, syarikat penerbangan di Raja Brunei RB dan pihak pengurusannya menumpukan strategi korporat ke atas perkhidmatan dan hospitaliti. Transformasi RB juga telah menjalani beberapa kemajuan positif, antaranya program pemodenan pesawat selain pemasaran destinasi yang menumpukan tempat-tempat menarik di negara Brunei Darussalam. Berucap semasa majlis penghargaan sempena penganugerahan kru kabin terbaik dunia 2020 kepada RB, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi Lembaga Pengarah-Pengarah RB menjelaskan kesemua faktor tersebut membentuk satu kesan ketara dalam pengendalian RB yang membawa kepada perkhidmatan dan layanan yang berkualiti tinggi serta menjadikan RB sebagai salah sebuah syarikat penerbangan yang dihormati. We have envisioned for RB to harmonise its corporate objectives in line with Brunei Wawasan 2035 to help build a dynamic and sustainable economy and support the aspiration of the Brunei Tourism Board. When the global industry recovers from the effect of COVID-19, I trust RB will continue to remain on track in meeting these objectives as a globally competitive airline through innovation and adapting in the new normal for the aviation industry. On top of all this, we have just celebrated RB's 46th anniversary on 18th of November. Throughout RB's years of incorporation, RB has brought much pride to the country, and being the regional winner of Asia's leading cabin crew is a fantastic success we are proud of. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal yang juga Timbalan Pengurusi RB. RB diumumkan sebagai pemenang rasmi bagi kru kabin terbaik dunia 2020 pada World Travel Awards WTA ke-27 selepas persaingan dengan 17 lagi syarikat penerbangan lain termasuk syarikat penerbangan terkemuka dunia. Kerjasama antara pihak kerajaan, sekolah-sekolah, masyarakat awam, sektor swasta dan bersendirian dalam memupuk kesedaran dan kelangsungan jangka panjang dalam merealisasikan matlamat pembangunan berdaya tahan negara Brunei Darussalam adalah amat penting.
Menteri Tenaga berkata Kementerian Tenaga ketika ini sedang memantau pengenalan inisiatif tenaga hijau dalam negara dengan pelibatan pelbagai pihak termasuk tenaga yang boleh diperbaharui, pengurangan pengeluaran sektor tenaga dan pengenalan program-program keperkesanan tenaga. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Maksudni bin Haji Muhammad Hussein menjelaskan demikian semasa Majlis Penutupan Program Lawatan Pendidikan Alam Sekitar ke Tenaga Suria Brunei. In Brunei Darussalam, we now have our National Climate Change Policy, which was launched in July this year to guide our national efforts. It is a result of the collective action, not just among the whole of government, but also the private sector, NGOs, and the youth towards a whole-of-nation approach. The Ministry of Energy continues to support this matter of national importance through overseeing the sustainable development of Brunei Darussalam's energy sector, from enhancing existing energy sector activities, increasing the incorporation of green energy into our energy mix, to eventually achieving 30% of the total power generation mix by 2035, and creating a more conducive environment for the entry and use of cleaner, greener appliances and other products, to name a few. Majlis diselajurkan dengan pelancaran buku dan video pendidikan bagi mewujudkan kesedaran mengenai perubahan iklim dan isu persekitaran. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Setejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga, Tuan Yang Terutama Eiji Yamamoto, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini, dan Yang Berhormat Dayang Harunisa binti Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga pengasas bersama Green Brunei. Sementara itu, Yang Berhormat Dayang Harunisa binti Haji Ash'ari dalam ucapannya berkongsi hasil projek yang mendapat sokongan yang menggalakkan dan menarik minat penyertaan para pelajar. Projek seumpamanya bertujuan agar generasi muda cenderung untuk menerokai industri tenaga yang diperbaharui dan pendidikan mengenai perubahan iklim. Di majlis ini, para pemenang pertandingan lukisan dan video menerima hadiah masing-masing. Pertandingan melukis kategori lelaki dimenangi oleh Awang Nur Zahin Zarfan bin Muhammad Halim, Sekolah Rendah Kasat. Kategori perempuan dimenangi oleh Dayang Chiu Yu, Sekolah Menengah Chonghua Bandar Seri Begawan. Sementara pertandingan video dimenangi oleh Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleh Hatutong. Lawatan pendidikan alam sekitar yang dilancarkan pada bulan September lalu merupakan sebahagian dari program kesedaran melibatkan pelbagai sektor di bawah dasar perubahan iklim kebangsaan negara Brunei Darussalam yang turut disokong oleh Kementerian Tenaga dan Pendidikan. Puluh pegawai dan kaki tangan yang bersara di Jabatan Muzium-Muzium dan Arkib Negara diraikan pagi tadi sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa dan Hari Arkib Antarabangsa 2020 yang disambut setiap 18 Mei dan 9 Jun. Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin bin Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan merasmikan pameran seni lukis di Varsity. Juga diselajurkan penyampaian cenderamata serta sijil kepada para pesara serta penyampaian anugerah pekerja contoh 2020. Pameran seni lukis di Varsity dibukakan sehingga 28 April 2021. Antara yang menyertai pameran Yang Amat Mulia Pengira Anak Hamlatul Arsi Mulia binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Pameran dibuka untuk kunjungan orang ramai pada hari Selasa hingga Khamis dan pada hari Sabtu hingga Ahad dari pukul 9 pagi hingga 2 petang. ...41 pelajar menerima anugerah senarai dekan dan aktiviti co-curricular pelajar
Bersempena Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei UTB kali ke-8. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna UTB. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. 36 pelajar dari pelbagai program menerima anugerah Senarai Dekan 2019 hingga 2020. Manakala 5 pelajar lagi menerima anugerah aktiviti co-curricular masing-masing. Kirakan kalau kita ni kan orang bergiat aktif dalam masa yang sama belajar juga. So kita ni mesti dapat membahagikan masa tu dengan membuat orang jadual-jadual supaya kita ni sana membahagikan masa di mana kita ni kan fokus untuk belajar dan juga fokus untuk persediaan bagi event ataupun majlis-majlis yang akan kita ni adakanlah di UTB sendiri. 18 pasukan terdiri daripada 9 pasukan belia masjid dan 9 pasukan belia wanis masjid menyertai pertandingan Dikir Syarafil Anam bagi belia dan belia wanis masjid senegara. Pertandingan diadakan sempena memperingati 20 tahun penubuhan Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertandingan antara lain bertujuan memberikan bimbingan dan pendedahan serta memberikan peluang para peserta untuk mempelajari teknik atau kaedah berdikir yang betul agar mampu mempersembahkan Dikir Syarafil Anam dengan baik dan sempurna. Pasukan belia Masjid Kampung Penapar Tutong dan pasukan belia wanis Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam Jerudong memenangi kategori masing-masing. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Dianjurkan oleh Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid. Beberapa kawasan rendah dan pedalaman di daerah Tutong masih mengalami banjir berikutan turunan hujan yang berterusan sejak beberapa hari kebelakangan. Antara kawasan terjejas termasuk kampung-kampung di bawah Mukim Rambai, Mukim Ukong dan Mukim Lamunin. Pemantauan paras air oleh Balai Bomba Lamunin petang tadi mendapati Jalan Benutan, Jalan Kerancing, Jalan Bengkuru, Jalan Kuala Ungar, Jalan Bang Pangan, Jalan Rampau, Jalan Kecil Layong, Jalan Masjid Kampung Bukit dan Jalan Melaboi adalah tidak selamat untuk dilalui oleh kenderaan memandangkan paras air banjir mencecah lebih 1 meter. Manakala bagi pengguna Jalan Utama Layong, Jalan Rambai dan Jalan Kampung Bukit Sulang adalah disarankan untuk berhati-hati ketika melalui jalan tersebut. Lewat tengah hari tadi, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM Daerah Tutong beserta Jabatan Daerah Tutong mengagihkan catuan makanan berupa beras dan makanan kering kepada penduduk kampung yang terjejas oleh banjir di kawasan Benutan dan sekitarnya. Meninjau ke kawasan-kawasan banjir, Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong, beberapa persediaan menghadapi banjir seperti memasang papan tanda amaran turut dibuat oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Tutong dengan kerjasama sepadu ketua-ketua kampung. Masa ini pemantauan dibuat oleh MPK sama DPC lah yang atau bekerjasama untuk memantau orang-orang kampung yang kedalaman sama pengagihan barang-barang dan jatuhan makanan yang diulurkan oleh JAPIM sama Jabatan Daerah. Kami mengantar 30 jatuhan makanan di Kampung Benutan dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong. Dengan 2 buah kenderaan dan juga perahu iaitu dari NDMC. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan ada juga beberapa tempat yang terjejas di Kampung Penunok iaitu banjir kilat. Juga ada orang kami lah yang datang ke sana untuk membantu. Dan ada juga dimaklumkan oleh pemangku ketua kampung. Ini inisiatif bagi Jabatan Masyarakat Daerah Tutong. Kemudian sukan dan juga atas bantuan Jabatan Daerah Tutong jugalah untuk menghantar catuan ini. Kami juga melalui jalan sungai menggunakan 2 buah perahu. Terima kasih kepada pihak JAPIM, pihak kerajaan, kepada Duli Yang Maha Mulia yang prihatin kepada kami
yang tinggal di pedalaman ini yang dilanda musibah banjir. 95 peserta yang terlibat dalam kursus latihan kemahiran mengajar Al-Quran tahun 9 bagi sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta menerima sijil masing-masing setelah menamatkan kursus tersebut. Kursus tersebut merupakan inisiatif berterusan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Haliwal Ugama bagi persiapan pelaksanaan program pembelajaran Al-Quran di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan dan swasta pada tahun 2021. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Haja Nuridah binti Abdullah, Pemangku Pengarah Pengurusan Pendidik, Jabatan Pengurusan Pendidik Kementerian Pendidikan. Penganjuran kursus bertujuan meningkatkan kemahiran pedagogi terkini guru dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. 3 orang warga negara asing diambil tindakan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan dikeluarkan pas khas. Sementara 2 orang warga negara asing lagi diambil tindakan oleh pihak Jabatan Kastam dan Eksas Diraja atas kesalahan penemuan barang tegahan. Beberapa kesalahan itu ditemukan hasil operasi sepadu melibatkan agensi penguatkuasaan undang-undang di negara Brunei Darussalam. 4 lokasi sasaran dibuat pemeriksaan yang tertumpu di kawasan kediaman rumah para pekerja warga negara asing yang bekerja di bawah tadahan daerah Tutong. Agensi-agensi penguatkuasa akan sentiasa tegas terhadap penekanan undang-undang di negara ini dalam matlamat utama iaitu bersama membendung, mengesan serta membantras kegiatan yang cuba untuk meruntuhkan akhlak serta kesejahteraan mahupun keamanan di negara ini. Lebih 200 pemain golf menyertai kejohanan golf amal Pusat Ehsan 2020 yang diadakan bermula kemarin. Kejohanan yang berlangsung selama 3 hari dengan tema penjagaan berkekalan atau perpetual care berlangsung di Kelab Golf Pantai Mentiri. Antara yang menyertai pada hari kedua kejohanan pagi tadi, Yang Berhormat Bin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Format kejohanan dijalankan mengikut sistem stroke play dan kategori yang dipertandingkan terdiri dari overall gross, division A, B, C net, senior net, wanita gross dan net serta kategori VIP dan penaja. Kejohanan menawarkan pelbagai hadiah termasuk hadiah bagi hole-in-one dan wang tunai RM5,000. 21 tahun yang lalu, pasukan bola sepak negara mencatat sejarah apabila muncul juara Piala Malaysia. Semalam, hampir kesemua pemain dan pegawai pasukan yang terlibat bertemu semula dalam satu majlis perjumpaan semula. Kejuaraan pasukan negara menjulang Piala Malaysia pada tahun 1999 paling segar dalam ingatan para peminat bola sepak selepas skuad Brunei mendudukkan Sarawak 2-1 dalam perlawanan akhir di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Kemenangan tersebut juga membolehkan Brunei menjadi pasukan pertama membawa Piala Malaysia menyeberang Laut Cina Selatan. Antara yang hadir Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden NFABD.